ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Lutfi, orang muda kita yang memberikan pengajaran dan juga penjelasan soal hukum hakam yang berkaitan dengan tajwid, yang mana mudah-mudahan kita dapat memperbaiki dan memperbetulkan bacaan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Adapun sesi seterusnya, kita akan melihat dan meneliti fawaid ataupun faedah-faedah daripada ayat ini. Satu ayat sahaja daripada surah Al-Hujurat, surah yang ke-8, ayat yang ke-13. Dalam surah ni sebenarnya banyak hukum hakam yang dapat dimanfaatkan. Cuma saya fokus kepada ayat ini terlebih dahulu. Nanti kita akan sentuh ayat-ayat yang lain yang ada kaitan dengan tafsiran bagi ayat ini. Tajuk saya letak di sini, Allah muliakan Melayu dengan Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab apa saya letak tajuk ni? Sebab saya dah ingatkan diri saya dan kita semua, kemuliaan kita bukan pada nama bangsa kita. Kemuliaan saya cakap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini, tidak ada bangsa, tidak ada kaum, tidak ada mana-mana orang yang kemuliaannya mengatasi Islam. Dia mungkin mulia pada tempatnya, pada negerinya, pada kawasannya, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan itu menjadi kai ukur. Di akhirat kelak Allah tak tanya kat kita, hang bangsa apa? Hang bangsa Melayu. Awal sikit aku tanya hang. Hang bangsa apa? Hang bangsa Arab. Bangsa Arab ni ada special case. Tak ada. Tidak ada special case, tidak ada nak lebihkan siapa-siapa, nak kurang siapa-siapa. Tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya pilih tajuk ni untuk nak sedarkan diri saya sendiri dan kita bagi muhasabah kepada kita semua. Kemuliaan kita pada hari ini kita kena sedar, Allah takdirkan kemuliaan kita, bangsa Melayu kita ni dengan Islam. Dari sudut bernegara, betul, bangsa kita ni tuan tanah, tentunya mulia. Macam di tanah Arab dulu, Quraisy mulia sebab dia tuan tanah. Bila dia tuan tanah, kabilah yang dominan, kabilah yang kuat, yang memimpin dan memerintah di Mekah tu, maka orang bercakap tentang kemuliaannya. Dia ada kuasa, dia ada power, dan dia diberikan hak. Tuan-tuan, sebab itu contohnya macam dalam pemerintahan pada waktu itu, Nabi sebut al-a'immatu min Quraisy. Yang nak jadi kepala, nak jadi imam, nak jadi ketua ni daripada kalangan orang Quraisy. Nabi sebut itu hak dalam negara mereka, di tempat mereka. Macam kita Melayu, hak di tempat kita yang kita nak pertahan, hak kita sebagai memegang kepimpinan, hak kita dalam soal ekonomi, hak kita dalam soal pendidikan. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi sebuah hak tanah Rizab Melayu, hak kita. Ini hak.
Sebab tu kita kena pelik kalau orang ni dia tak menuntut hak dia. Bagus sangat, bagi semua orang, bagi. Kita kena tuntut hak kita. Tapi yang saya nak cakap hari ni bukan topik itu. Topik itu topik sampingan. Topik yang lebih besar adalah dalam negara kita ni. Kita ni, dia dalam dunia ni ada dua bangsa aja yang ikat bangsa dia dengan agama. Satu Yahudi. Yahudi bangsa dia ikat. Yahudi dia dengan agama Yahudi sendiri. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia ikat dengan agama dia. Kalau bangsa dia, mesti orang yang beragama tu dia kena bangsa tu. Dia tak boleh kata saya bangsa Melayu nak peluk agama Yahudi. Tak. Tapi kalau bangsa Melayu nak peluk Kristian, ya, Kristian dia bagi. Sebab Kristian agama dia agama yang disebar untuk semua orang. Tapi Yahudi tak. Yahudi bukan kita boleh telefon gereja mereka mana-mana apa semua. Ni saya nak pergi masuk, nak pergi duk jadi Yahudi. Tak boleh. Yahudi tak ada. Yahudi bukan lagu tu. Yahudi ni dia betul-betul tertutup. Saya pernah pergi ke gereja Yahudi di subhanallah, terlupa dia panggil apa. Kita akan lalu pergi ada program lawatan perbandingan agama di Australia. Saya pergi dengan beberapa orang kawan lah. Ada program yang disusun oleh kerajaan Australia. Dia buat pertukaran pemimpin. Dia ada ambil pemimpin politik, ada pemimpin NGO, ada pemimpin Islam. Jadi kita pergi mewakili lah badan-badan tertentu. Jadi pergi sampai sana tu dia bawa pergi. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita masuk tu ketat. Dia kena patuhi dia punya syarat-syarat dia. Dia suruh kita pakai lebay dia tu. Dia tutup kepala masuk tempat dia kena tutup kepala dia. Ui, kita tak mau, moga kita pelik ke pakai lebay Yahudi. dia suruh kita pakai. Dia nak duduk tengkak kat tu. No. Kita pakai kepiah kita, I have already pakai mana? Ambil kepiah dia. Saya kata saya pakai kepiah saya. Oh, pakai kepiah. Tuan-tuan, lepas kita duduk semua, dia bagi kita ada biskut dia. Yang tu kita pun saya tak makan lah. Lepas tu dia bercerita lah pasal dia punya ni, dia kitab lama dia, agama dia macam mana, perkembangan dia macam mana, di Australia dia berapa ramai dan sebagainya. Maknanya dia sendiri pun nak masuk tempat ibadat dia tu, dia ada terma-terma dan syarat-syarat serta adab-adab dia. Macam tu jugalah masjid kita pun. Bukan kita nak rigid sangat. Kita ni di Perlis ni alhamdulillah tuan-tuan, kita terbuka. Negeri kita ni terbuka. Terbuka maknanya kita welcome untuk mana-mana agama nak tengok perkembangan Islam. Yang ni yang barat duk buat. Yang ni yang orang bukan Islam duk buat. Mereka buka gereja bagi orang Islam yang tengok. Tuan-tuan, mereka buka sana bagi orang Islam yang tengok. Mereka buka sini bagi orang Islam yang tengok. Lelahkan dia orang Islam pergi peluk agama mereka. Sebab tu kita tak boleh rigid sangat. Kita tak boleh tertutup sangat. Tak boleh, masjid tak boleh orang ni masuk. Tak boleh. Kita bagi orang main tengok untuk tengok kebaikan. Bukan main buat benda-benda tak baik. Cuma dia masuk masjid kita, tempat kita tu, kita ajaklah adab-adab sikit. Kalau orang masuk masjid, kalau Nabi SAW pernah tegur, pernah halau, pernah larang orang yang makan bawang, thum. Ni athum ni, mai ke masjid ni, mai makan bawang dalam keadaan mulut berbau, Nabi tak bagi. Sebab apa? Sebab mengganggu orang yang salat. Wanita seorang perempuan mai pakai wangi-wangian, bau dia sampai ke depan tu, Nabi suruh balik. Pasal apa? Pasal boleh mengganggu tumpuan dan perhatian orang solat. Tak boleh. Maknanya ada adab. Bukan kata tak bagi orang bukan Islam masuk masjid, tapi mai masjid kami ni patuhilah sikit adab-adab dia sikit, jagalah sikit. Bukan kata hang nak suruh hang wajib hang kena tutup aurat semua sekali. Susahlah dia bukan orang Islam. Nak tutup aurat lagu mana? Tapi setidak-tidaknya kita abang dia, hang cover lah sikit, hang nak pakai skirt masuk masjid ni lebih-lebih lah. Kita tegur, kita bagi adab-adab kepada dia. Ini nak menunjukkan keterbukaan tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi nak cerita bagi ni Yahudi ni, dia ikat agama dengan bangsa dia. Yang kedua, bangsa di dunia yang ikat agama dengan bangsa Melayu.
Bukan dalam Islam tetapkan benda tu. Tuan-tuan, bukan ada dalam hukum Islam Al-Quran abang kata Melayu kena bangsa Islam, tak. Tapi perlembagaan kita. Bila dia memberikan takrifan Melayu tu apa, dia sebut Melayu ni orang yang beragama Islam. Sebab tu orang Melayu ni dia kena pelik, dia kena rasa gelisah, dia kena rasa runsing, bimbang bila ada orang Melayu tak beragama Islam. Dia kena rasa tercabar bila ada orang Melayu keluar daripada Islam. Dia kena rasa risau bila orang Melayu mendekati ataupun mempraktiskan benda-benda yang Islam tak ajak. Tuan-tuan dan puan sekalian, apatah lagi bila ada orang Melayu jadi pastor. Pastor ni kita kata pendakwah Kristian. Kita kena rasa malu yang amat, tercabar. Dia tak boleh berasa kata, tak boleh. Dalam perlembagaan kita, Melayu, orang yang beragama Islam. Clear? Tuan-tuan dan puan sekalian, itu topik kita nak abang. Kemuliaan Melayu ni, tuan-tuan dan puan sekalian, selain daripada perlembagaan yang menetapkan di negara ini, kita sebagai tuan tanah ini, okay, kita ada kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan tadi dari sudut pendidikannya, kuota ekonominya, dengan dasar ekonomi barunya, banyak peruntukan dan juga kota-kota yang diberikan kepada Bumiputera, Melayu Bumiputera dan sebagainya. Walaupun ada beberapa perkara yang berlaku akhir-akhir ini, tak apa, yang tu bagi kerajaan kena selesaikanlah. Itu tugas dia apa. Tapi yang saya nak cakap di sini, tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini kita bahas ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu semua daripada lelaki dan perempuan, dan telah kami ciptakan kamu semua pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu saling berkenal-kenalan. Sesungguhnya semulia-mulia di antara kamu semua di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat ini ayat yang sangat besar maksud dan intipatinya. Pertama sekali, siapa-siapa yang ikuti kuliah kita sebelum daripada ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dia tahu metod ataupun cara kita mengulas ataupun memberikan fawaid tadabbur kepada ayat-ayat Al-Quran. Nombor satu sekali yang kita kena tahu adalah sababun nuzulnya, sebab turun ayat. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW, ini diriwayatkan, boleh dilihat di dalam kitab-kitab tafsir, antaranya tafsir Al-Imam Ibn Kathir. Ayat ini turun apabila suatu hari Nabi SAW meminta Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan. Bilal bin Rabah ni kita tahu dia daripada keturunan mana? Habsyi ni mana? Afrika. Bila Afrika ni dia orang kulit hitam. Bilal bin Rabah. Bila Nabi SAW suruh Bilal azan, maka Bilal azan, suara Bilal ni kuat, nak atas menara azan, nak atas bangunan yang tinggi pada waktu itu. Bila azan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berkata Al-Harith ibn Hisham, seorang kafir, dia kata apa? Ama wajada Muhammad ghaira hadha al-ghurab al-aswad muazzinan. Dia kata, Muhammad tak ada orang lain ke selain daripada al-ghurab. Al-ghurab ni gagak.
Al-ghurabul aswad. Tak ada orang lain. Al-ghurabil aswad. Tak ada orang lain selain daripada gagak hitam ni jadi orang yang laungkan azan. Pada waktu itulah maka Allah turunkan ayat ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi nak bagi tahu mesejnya apa? Mesejnya Allah Subhanahu wa taala nak tegur. Nak tegur, jangan nilai orang ni dari sudut warna kulit, jangan nilai orang dari sudut kaumnya, jangan nilai orang dari sudut bangsanya. Benar, Bilal itu merupakan seorang bekas hamba yang telah dimerdekakan. Bila orang ni sebut Al-Harith bin Hisham ni, dia sebut apa? Dia ni Al-Ghurabul Aswad. Burung gagak hitam. Kira hina lah tu tuan-tuan. Hina. Allah turun ayat ni. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu terdiri daripada lelaki dan wanita. Dan kami jadikan kamu syu'ub. Syu'ub ni merujuk kepada syu'uban ini kabilah-kabilah yang besar. Apa ni ataupun dia panggil kaum-kaum yang besar. Macam Aus, Khazraj, itu kaum yang besar. Bawah dia ada lagi kaum-kaum yang kabilah-kabilah yang kecil-kecil. Yang tu dia panggil qabail. Syu'ub, qabail. Syu'ub ni dahan yang besar, qabail ni yang cabang-cabang kecil-kecil. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi ini satu teguran Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab nuzul, sebab turun ayat ini. Bila kita nak baca tafsir ni kita kena faham sebab nuzul. Cuma bila dalam kaedah tafsir, tuan-tuan, saya bagi tahu dengan cara yang mudah untuk kita faham, walaupun ayat ini Allah cerita pasal Bilal, turun pasal Bilal. Nabi SAW, Allah turunkan ayat ini kepada Nabi sebab kes Bilal. Tetapi faedahnya kita boleh ambil secara umum. Jangan kita kata ni cerita pasal Bilal, bukan pasal Melayu. Tak. Bukan pasal bangsa ni cerita pasal Bilal. Tak. Dia pasal semua orang. Dia panggil dalam kaedah tafsir al-ibrah bi umumil lafzi laisa bi khususis sabab. Pengajaran daripada ayat ini kita ambil daripada makna umum tanpa perlu melihat kepada dia punya sebab-sebab dia. Maknanya tak bergantung pada sebab-sebab dia. Kes ni sebab dia Bilal, tapi faedah dia umum. Semua kita boleh pakai. Semua orang boleh pakai. So itu satu, tuan-tuan dan puan sekalian, sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Kemudian perkara yang kedua daripada ayat ini adalah berkaitan dengan subhanallah, berkaitan dengan munasabatul ayat. Munasabah ataupun kesesuaian ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, dengan ayat yang selepasnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, seperti mana yang kita ketahui bahawasanya ayat ini dia berkaitan dengan apa? Ayat dia berkaitan dengan soal kabilah kaum, okey, dan dia berkaitan dengan teguran Allah Subhanahu wa taala agar kita mengurus sikap kita dalam berurusan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kaum, berkaitan dengan kabilah dan sebagainya. Ayat sebelum daripada ni Allah Subhanahu wa taala nyatakan, tuan-tuan dan puan sekalian, tengok ayat sebelum ni dia berkaitan dengan yang cukup masyhur yang selalu kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Kata Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat, dan ayat yang selepasnya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Saya bagi tahu maksud dia, ringkas. Dua ayat sebelum daripada ayat ni dia cerita pasal wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghina, merendah-rendahkan kaum lain. Itu ayat. Okey. Panjanglah ayat dia. Ayat dia Allah Subhanahu wa taala nyatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu merendah-rendahkan mana-mana kaum.
daripada kaum-kaum yang lain. Kerana apa? Kerana dibimbangi bahawasanya kemungkinan besar surah Al-Hujurat ni, tuan-tuan, kalau Quran muka surat 516, surah dia surah nombor 49. Surah 49. Ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-11 yang saya bacakan ni. Ayat yang ke-11. Dua ayat sebelum daripada ayat dalam nota kita ni. Cerita pasal apa? Jangan duk rendah-rendahkan kaum lain. Laki jangan rendahkan siapa-siapa pun, perempuan jangan rendahkan siapa-siapa pun. Jangan. Kerana kata Allah Subhanahu wa taala di sini, dia kata, sebab apa? Sebab bimbang orang tu lagi bagus daripada kamu. Ini sebab Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan, dia ciptakan manusia ni bertingkat-tingkat dari sudut kemampuannya, dari sudut keindahan ciptaannya, dari sudut akhlaknya, dari sudut keilmuannya, bertingkat-tingkat. Dan keperluan kita ni adalah untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Orang ni dia boleh bertani, tuan-tuan. Orang ni dia ada duit, dia tak pandai bertani, dia beli murah, tuan-tuan. Orang ni dia boleh pergi nelayan, pergi ikan. Orang ni dia tak boleh, dia sakit, dia beli ikan. Kau ni ada kemampuan duit, kau ni ada kemampuan tenaga kerja, kau ni ada kemampuan mengajar ilmu bagi kat orang, dia mengajar ilmu. Tuan-tuan, ini semua manusia. Orang ni ada, dia handsome punya, orang tengok semua berkenan. Tapi mengaji tak apa pandai. Ada orang yang kita tengok dia Allahu Akbar, duduk atas kerusi roda, tuan-tuan, okey. Saya pernah pergi ke Kelantan seorang. Allah bagi kat dia, tuan-tuan, Allah uji dia, Allah uji keluarga dia. Dia ni okey, tuan-tuan. Dia menulis pakai mulut pendek, badan semua tak boleh bergerak. Dia gonyah mulut dia aja. Subhanallah. Tapi belajar cemerlang. 5A UPSR, 9A PMR, periksa juga dengan pakai pampers. Nama kata Allah nak bagi kat orang. Ini kita hak boleh berjalan, boleh naik motor, boleh semua ni. 4D, 5D, 7E. Tuan-tuan, maknanya nak abang bagi apa? Kita kena ingat, Allah bagi manusia ni dia bertingkat-tingkat pelbagai kemampuan dia. Allah tak bagi kat seorang tu lengkap semua. Tak ada. Dia akan ada kurang dia. Sebab tu Allah pesan dalam ayat ni, jangan rendah-rendahkan orang. Dibimbangi apa? Orang tu lagi bagus daripada hang. Mungkin dari sudut lain. Mungkin orang ni pandai bercakap, tapi tak pandai menulis. Mungkin orang ni kalau tengok hari ni WhatsApp, dalam Twitter, dalam Facebook, Allah dia tulis kita sakit hati, geram, pandai tulis. Tapi bila kita jumpa depan, cakap gagap. Apa hang kata kat gua ni? Gagap tak boleh cakap. Dia lagu tu. Tuan-tuan, dan tak ada orang yang sempurna. Kemudian ayat ni juga dia cakap pasal apa? Dia kata dalam ayat ni juga, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di sini, dia kata jangan kita asyik menyatakan keaiban orang, buka keaiban orang. Wala tanabazu bil alqab, jangan gelar orang dengan gelaran yang dia tak suka. Pasal saya sebut gelaran tak suka walaupun Allah tak sebut dalam ni, sebab ada orang ni yang dia suka dengan gelaran tu. Contohlah orang kata apa, minta maaf lah saya bagi contoh. Katakan biasanya nama kita mak lah, kita contohlah. Mak mana-mana pun saya tak kisahlah. Minta maaf saya bagi contohnya. Ada di kampung saya dulu ni, dia panggil dia mak, Pak Mak biji nangka. Saya pun tak tahu pasal apa panggil dia biji nangka. Dia kata dia dia ada makan biji nangka terlekat kan. Jadi dalam kenduri. Jadi sampai bila orang panggil dia mak mana mak biji nangka. Orang jumpa dia pun, orang kata apa ni? Pak Mat, saya Pak Mat biji nangka. Dia pun tahu kata dia biji nangka, dia tak apa. Kalau hak tak apa lagu tu, gelak tak apa, dia tak marah tak apa. Tapi kalau hak kita gelak, dia panggil dia mak biji nangka, dia piu, dia tepih kita tu, dia tampak kita, maknanya dia marah, tak boleh. Contohnya saya bagi contohnya sahabat Nabi, nama dia Abu Ubaidah Al-Jarrah. Al-Jarrah ni maknanya yang
yang rongok. Rongok atau rongok. Tuan-tuan dan puan sekalian. Dia rongok ni pasal apa? Dalam perang dia cedera. Gigi dia patah. Jadi orang panggil al-jarrah yang luka, yang cedera. Tuan-tuan, dia okey. Dan Nabi pun letak benda tu dalam sebutan nama dia. Sahabat-sahabat panggil dan dia dikenali sebagai Abu Ubaidah al-Jarrah. Al-Jarrah yang luka, yang cedera, yang rongok. Tuan-tuan dan puan sekalian. So itu gelaran yang mereka sendiri terima. Tapi kalau orang tak terima di satu penghinaan, tak boleh gelak orang dengan gelaran yang dia tak suka. Dan kadang-kadang gelaran ni dia boleh untuk nak kenal orang. Kata kalau dalam satu kampung tu ada 14 mat. Nama mat ni 14 orang. Apa kata mat mana? Tu mat tu. Mat mana? Kita nak abang pun tak tahu. Mat capik pasal dia capik. Tak apa. Takat tu je. Hayang capik tu. Contohnya. Sebagai kita nak bagi tujuan untuk mengenal orang, nak bagi kenal orang tu. Lebih daripada tu kita nak gelak dah tak boleh dah. Pasal apa? Pasal dia tak suka. Tuan-tuan dan puan sekalian. So itu tu. Saya bukan nak ulah ayat ni, tapi nak cerita ni kaitan ayat ni dengan ayat yang kita nak baca ni. Okey? Lepas tu dia kata bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Iaitu dia kata amat buruklah sebutan nama fasik kepada seseorang bila dia beriman. Nak hukum orang, hang ni fasik, hang ni munafik, hang ni, tuan-tuan, label-label ni hati-hati. Dia mungkin buat salah dalam bab tu. Kita nak panggil dia fasik ni, tuan-tuan, beza politik ke ni, beza apa ke, jangan duk panggil orang lagu tu. Kita kritik dah apa, kritik bagilah pandangan. Tapi duk panggil hang munafik, hang fasik, hang ini, tuan-tuan tak payah. Tak payah. Kritik point yang dia tersilap tu cukup. Gelar dia, menghukum dia dengan hukum yang Allah akan hukum dia di akhirat nanti, yang kita pun tak tahu, mungkin diampunkan kerana dia buat kebaikan yang banyak, ataupun mungkin diampunkan kerana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita untuk mendahului Tuhan? Ni kadang-kadang kita dalam hukum-hukum, duk main politik ni, duk hukum-hukum ni, lebih-lebih ni, hati-hati. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan. Berbeza politik, berbeza sudah. Jangan kita terbawa-bawa sehingga kita nak membuat penilaian, nak mendahului apa yang Tuhan tetapkan. Allah ni tuan-tuan, dia bukan macam kita. Tentunya pasti. Dia mengatasi segala-galanya. Dan dia, walaupun Allah, seperti mana saya sebut hari itu ni dalam kuliah kita yang lepas, Allah ni tak perlu kita. Dia tak perlu kita. Kita perlu dia. Dalam keadaan kita perlu dia, sifat dia pengampun. Nampak? Sifat dia penyayang. Kita ni, katakanlah kita ni, orang tu kata kat kita, duk maki kita tang malam. Lepas tu orang tu perlu bantuan kita, tapi dia duk maki kita. Kita nak bagi tak? Tobat aku tak bagi. Hang maki aku tang malam, tulis dalam Facebook, kutuk aku, maki aku, gelak aku, bubuh aku macam-macam. Lepas tu hang minta bantuan kat aku, tobat aku tak bagi. Allah dah. Allah bagi pada hamba dia, bagi siapa-siapa yang minta, tunduk sujud kepada dia, mohon pengampunan dia. Orang bayangkan macam mana orang tuan-tuan, kita tengok dia ni mayang dah apa dah, tapi dengan kasih Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kepada hamba-hambanya, walaupun dia murka, dia tetap bagi orang tu masih bernafas, masih boleh menggunakan seluruh anggota tubuh badan dia, masih duk sihat elok, badan elok, muka elok, semua elok. Walaupun tuan-tuan dan puan sekalian, dia tak mayang. Lepas tu kita pula duk kata, dia tak mayang, Tuhan bagi. Aku yang mayang ni tak dapat apa lagi. Kita tak sedar Allah bagi kita kod lain pula. Jadi ni kita jangan duk terlibat dalam hal-hal yang gelak-gelak ni, panggil-panggil orang, label orang lebih kurang. Jangan mendahului Tuhan. Cukup-cukup dalam bab politik kita kritik bab ni, cukup selesai. Habis bab tu. Kemudian wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, barang siapa yang tak bertaubat maka mereka lah orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kaitan ayat ni dan ayat yang selepas ni apa dia? Selepas ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jauhi daripada sikap bersangka. Sangka buruk ni, adh-dhann.
Bersangka ni tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu dia kata kat sini kathiran minadh-dhann, banyak sangat sangka. Sangka di sini dia merujuk kepada sangka yang buruk. Sangka ni dia ada beberapa jenis sangka tuan-tuan dan puan sekalian. Dia ada dia panggil ada su'dhan, ada husnudzan, dia ada sangka buruk dan dia ada sangka baik. Itu dari sudut buruk dan baik. Sangka baik banyak tak apa. Banyak tak apa. Tuan-tuan dan puan sekalian. Seperti mana kita tahu dalam peristiwa Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dalam juga di dalam surah ini juga tuan-tuan dan puan sekalian, ataupun surah selepas ini, yang mana apabila peristiwa wala tajassasu, dalam ayat ni juga ni yang kita nak baca ni, kathiran minadh-dhann, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Bila Umar Al-Khattab lalu sebuah rumah, dia tengok, dia nampak daripada jauh lelaki dan perempuan dalam rumah tu macam berdua-duaan. Umar dia nak pergi tengok, tapi kerana ayat ini mengingatkan dia, wala tajassasu, jangan duk cari-cari aib orang, jangan duk cari-cari kesilapan dan kesalahan orang, maka Umar meletakkan satu sangkaan yang baik kepada orang tu. Mungkin bukan kot. Maka dia lalu meninggalkan perkara tersebut. Ayat yang mengingatkan dia ni ayat ni. Dalam ayat ni yang sebut wala tajassasu, jangan kamu duk cari, duk pergi buka aib orang. Jangan duk pergi mencari-cari aib orang, tak boleh. Jadi maknanya Islam letak sangka baik ni dulu. Nombor satu, sangka baik dulu. Salah dalam sangka baik tak apa. Tapi kalau salah dalam sangka buruk, masalah. Yang Allah tegur ni, ijtanibu, jauhilah kathiran minadh-dhann ni, kata Al-Imam Ibn Kathir, kathiran minadh-dhann, banyak zon ini, sangkaan yang banyak ni, sangkaan apa? Merujuk kepada sangkaan yang buruk. Kena jauh. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab hidup kita ni, tuan-tuan, kalau kita perasan, kita ada sama ada kehidupan yang lepas, kehidupan yang sekarang, dan kehidupan yang akan datang, yang ke depan, yang kita tak tahu apa yang berlaku, yang di luar daripada pengetahuan kita. Jadi kita terdedah kepada sangkaan, banyak dalam sangkaan dalam kepala kita. Contohnya, macam dalam hadis Nabi SAW sebut, kita ni tak boleh bersangka buruk ataupun dalam dipanggil at-tiyarah. At-tiyarah ni terjemahan dia apa? At-tiyarah, sial. At-tiyarah ni sial. Siap bersangka sial ni. At-tiyaratu syirkun, kata Nabi. Sial ni sebenarnya duk rasa-rasa sial-sial ni, dia sebenarnya sangka buruk tu. Tengok bewok lintah, tengok kucing hitam lintah tengah-tengah kita bawa kereta, kita sangka saat lagi malapetaka bakal berlaku. Itu sangkaan buruk sebenarnya. Dan sangkaan buruk ini dilarang. Nabi SAW larang. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita teliti zaman dulu, Arab dulu, bila mereka nak keluar daripada rumah, mereka lepas burung. Bila burung tu terbang kono ke kanan, okey, boleh keluar, tak sial. Bila burung tu terbang kono ke kiri, sial, tak boleh keluar. Sebab tu Nabi guna perkataan at-tiyarah. Tiyarah ni, tayrun ni asalnya perkataan merujuk kepada maksud dia burung. At-tayr, burung. Jadi sebab apa? Sebab dulu Arab guna burung untuk mempercayai sial. Sial ni adalah salah satu contoh sangkaan buruk. Contoh feng shui. Feng shui ni yang Cina punya lah. Tuan-tuan, mereka percaya kalau buat rumah kot ni sial ong, pasang tiang kot ni sial ong, bubuh ayak sikit kot ni, buat rumah kot sini. Tuan-tuan, ada kawan-kawan saya duk tengkak dengan mereka, bukanlah bertengkak, bertojel dengan mereka lah, bertojel. Dia berkata ini bukan ni, ini sebenarnya dari susun atur. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak boleh percaya.
Tak boleh. Nabi SAW bagi kebenaran untuk mempercayai sial, bersangka ni, dalam beberapa keadaan saja. Contoh dalam kenderaan, contoh rumah. Rumah ni bukan pasal kedudukan dia, tapi pasal contoh struktur dia. Letak contoh. Buat rumah dia tak panggil QS, tak ada apa semua ni, tak cek engineer pun main mana, pasang suka dan dia. Yang tu tak apa kita sangka buruk. Oi, bahaya, takut roboh. Yang tu boleh. Kereta bawa, contohnya tayar pun, skru pun tak bubuh, longgak bubak, bahaya ni, takut jatuh. Yang tu tak apa, sangka buruk. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi yang lain-lain Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi. Jadi sebab itu kalau kita tengok dua ayat ni, selepas hujung sekali dia mai apa? Dia mai yang kita dok baca ni. Wahai orang manusia, kami ciptakan kamu daripada lelaki dan wanita, kami jadikan kamu berbangsa dan berpuak-puak, berkabilah agar kamu saling mengenali. Sesungguhnya yang paling mula di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling bertakwa kepadanya. Tuan-tuan nak habaq bagi ayat ni ayat pasal apa? Mendokong dua ayat yang sebelumnya. Maknanya kita jangan duk rendah-rendahkan orang. Maknanya kita jangan duk bersangka buruk kepada orang. Mungkin dia lebih baik daripada apa yang kita sangkakan. Jangan hanya semata-mata melihat warna kulitnya. Jangan hanya semata-mata melihat pada batang tubuhnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, terus menyebabkan kita bersangka yang tidak baik kepadanya. Itu dia punya munasabah ayat yang sebelumnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat yang selepas daripadanya, ini dia kita nak cerita ni, ayat Quran ni dia susun, dia ada sebab dia. Ayat ni pasal apa dia datang selepas ayat ni? Ni saya cerita ni tadi ni. Ayat yang kita duk baca ni pasal kabilah, pasal kaum, pasal bangsa. Maknanya jangan duk sibuk sangka buruk dengan kaum orang, bangsa orang. Jangan duk sibuk nak hukum orang. Jangan duk sibuk nak gelak bangsa orang dan kaum orang. Tuan-tuan, itu asal. Itu asas. Selepas daripada ayat ni ke-14, Allah nyatakan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walam yudkhilil iman fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Okey, maksudnya tuan-tuan dan puan sekalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-14 ni, orang-orang Arab berkata, A'rab berkata, kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kamu belum beriman. Janganlah berkata demikian. Tetapi sementara iman belum lagi meresap ke dalam hati kamu, berkatalah kami telah Islam. Dan ingatlah, jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun pahala-pahala amal kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dia menyokong ayat yang kita duk baca ni. Maknanya apa? Dia bukan soal, tuan-tuan, orang Arab. Terus dia bagi kepada satu kaum, satu kabilah, Al-A'rab. Al-A'rab ni berkata, dia kata apa? Dia kata kami telah beriman. Nabi tegur dia, sebut aslamna. Kami telah Islam. Sebelum iman meresap masuk dalam hati ni, sebut kami Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian, tak apa, ini ada perbahasan berkenaan dengan sebutan aku beriman ataupun aku Muslim. Dia ada sebab nuzul ayat ni. Saya bukan nak pergi kat situ. Saya nak pergi ayat ni kaitan dengan ayat yang kita duk baca. Ayat ni kita duk baca ni, dia kata apa? Ayat yang ke-14 ni, dia cerita pasal wa in tuti'ullaha wa rasulahu. Siapa-siapa yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, okey, Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun dari pahala-pahala amal kamu. Maknanya apa? Maknanya dia bukan soal kaum dia, bukan soal Melayu, bukan soal Cina, bukan soal India. Yang penting ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Itu mesejnya. Ayat nombor 2 ni, dia walaupun orang Arab tu kata bahawasanya kami telah beriman, ni bukan soal hang cakap ke, hang apa ke, hang kaum ke, hang kabilah ke, Arab ke, orang mulia ke, tak. Siapa-siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Clear tak? Jadi ayat yang selepas menyokong ayat yang kita duk baca ni.
Ini munasabah dalam Quran. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian barulah kita pergi kepada faedah-faedah daripada ayat ini. Setelah kita tengok tadi apa? Sebab turun ayat. Kemudian seterusnya munasabah ayat. Sebelumnya dengan ayat yang selepasnya. Siapa-siapa yang bawa Quran, bawa terjemahan, dia boleh tengok sendiri, dia boleh tanda. Oh, ini kaitan antara ayat sebelum dengan ayat yang selepas. Okey, kemudian baru kita pergi tuan-tuan dan puan sekalian kepada faedah-faedah umum daripada ayat ini. Tuan-tuan, nombor 1. Ada pen atau pen? Saya nak tanda siap. Saya terlupa nombor. Boleh. Nak tanda kat sini. Okey. Okey, nombor 1 sekali daripada ayat ini. Allah sebut ya ayyuhan nas, wahai sekalian para manusia. Dia bukan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tak. Ayat sebelum ni dia kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ayat sebelum tu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Tapi ayat ni dia kata ya ayyuhan nas, wahai sekalian para manusia. Maksud dia apa? Umum untuk semua. Semua orang. Maknanya orang bukan Islam pun kita boleh pakai ayat ni tegak ni apa? Tak apa. Maknanya nak abang bagi mesej dalam ayat ni untuk semua, tak kira siapa, semua manusia. Hang kabilah ke, kaum ke, bangsa apa ke, ni apa ke, yang paling mula daripada kalangan orang kaya ke, hang orang biasa ke, hang orang ada jawatan ke, menteri ke apa ke. Tuan-tuan, di sisi Allah Subhanahu wa taala, once bila masuk saja dalam kubur, Allah Subhanahu wa taala kebumikan, Allah telah dikebumikan, datang malaikat akan mengurus kamu dengan urusan yang biasa untuk dan sama seperti orang lain. Sama. Okey, an-nas, sekalian para manusia. Tolak tepi status. Tuan-tuan dan puan. Kemudian tu satu. Kemudian yang kedua, faedah daripada ayat ini. Ini kita pergi kepada ayat, perkataan-perkataan dalam ayat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna khalaqnakum. Ini yang kedua. Allah guna khalaqnakum, Allah tak guna ja'alnakum. Yakni Allah nak abang kata aku yang cipta hangpa. Hangpa jangan berasa ni orang lain cipta hangpa, aku yang cipta hangpa. Jadi jangan duk rasa sangat kata tubuh badan kita ni lagu elok daripada orang lain. Tuan-tuan, orang tu pun Allah cipta, kita pun Allah cipta. Sebab tu ayat sebelum ni tuan-tuan dia berkaitan jangan rendah-rendahkan orang. Hang ada kelebihan sikit, hang ada kepandaian sikit, jangan duk rendah orang yang tak pandai, jangan duk rendah orang yang tak cerdik, jangan duk rendahkan orang yang tak ada jawatan. Sama saja. Sebab apa? Sebab aku yang ciptakan. Mana abang? Walaupun Allah guna perkataan anna. Biasanya dalam Al-Quran inna ni, kalau aku ni dalam dia kata inni, aku, sesungguhnya aku. Tapi dia panggil inna, sesungguhnya kami. Biasa Allah menggunakan perkataan kami ni dalam Al-Quran banyak. Lagi orang nak tanya pula, dia kata pasal apa Allah kata kami? Kan Allah boleh cipta segala-galanya. Takkan Allah tu nak pakai orang, pakai tentera, pakai malaikat. Maknanya Allah tak mampu buat seorang-seorang. Tuan-tuan, ma'adallah, subhanallah, maha suci Allah daripada hal tersebut. Allah ni tak memerlukan siapa-siapa. Allah tak memerlukan malaikat dan semua. Tapi tuan-tuan, kalau kita fikir contoh, katakanlah saya lah contoh mai masjid ni. Mai dengan ni kereta iring saya ni dengan rider polisnya 40 biji. Dengan kereta lagi 30 biji kiri kanan. Tuan-tuan duk tuan-tuan terasa apa? Ui, siapa dia mai? Mau pakat-pakat perempuan nak pergi tengok. Oh, itu baru manusia biasa. Tuan-tuan ni Allah. Bukan dia tak tahu, bukan dia tak boleh buat, dia boleh buat segala-galanya. Dia wujud sebelum segala-galanya. Dia ciptakan segala-galanya. Dan dia tahu sebelum daripada makhluk dia tahu apa yang dia nak buat. Segala-galanya. Jadi dia tentera banyak, tentera dia baik tak tentera dia je buat kerja. Dalam keadaan dia dah tahu apa yang bakal berlaku. Nampak hebat? Lagi hebat.
Jadi Allah Subhanahu wa taala dia guna perkataan ni, perkataan yang menggambarkan kemuliaan. Macam kita lah, macam bagi tuanku raja kita kata, kita guna perkataan baginda, kita guna perkataan tuanku. Macam bagi orang menteri yang berbahagia, yang berhormat. Maka gelaran bagi Allah Subhanahu wa taala ni, dia menggunakan satu perkataan yang menggambarkan jumlah yang besar, sebenarnya untuk menggambarkan azamatullah, kebesaran dan kemuliaan Allah. Tu dia panggil inna. Dia tak kata inni. Dia tak kata sesungguhnya aku. Dia kata sesungguhnya kami. Kami cipta. Akulah menunjuk pada dia. Sebab kuasa dia sangat besar. Maha besar. Dia kata kami khalaqnakum, ciptakan kamu. Aku yang ciptakan kamu. Ingat, kita ni semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk rasa hebat sangat daripada orang. Masing-masing saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Seterusnya yang ketiga daripada ayat ni, teks ini. Min dzakarin wa untha. Daripada lelaki dan wanita. Tuan-tuan. Nak abang apa ni? Maknanya makhluk ni Allah abang ada jantina. Tengah-tengah tak ada. Dia mesti ada jantina. Dia mesti ada zakar ataupun untha. Zakar ni merujuk kepada lelaki, untha merujuk kepada perempuan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi makhluk ni kami ciptakan kamu, Allah kata, terdiri daripada lelaki dan wanita. Maka kita kena patuh dengan apa yang Allah ciptakan. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, antara golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia panggil apa? Dia panggil apa? Sama ada dua benda, ada banyak benda lah, tapi saya nak fokus kepada masalah lelaki dan wanita dan jantina ni. Taghyir khalqillah, al-mutaghayyirat li khalqillah, orang yang ubah ciptaan Allah. Satu lagi at-tashabbuh, al-mutashabbihat minan nisa birrijal wal mutashabbihin minar rijal bin nisa. Orang yang mana dia ni perempuan tapi menyerupai lelaki, lelaki tetapi menyerupai perempuan. Dimarah. Sebab apa? Sebab kata Allah, aku ciptakan kamu lelaki atau perempuan. Pasti faham aku cipta lelaki, hang nak pergi jadi perempuan. Pasti aku ciptakan hang perempuan, hang nak pergi jadi lelaki. Tak boleh. Tak boleh. Tapi habaqlah kata naluri saya, naluri. Ini bukan soal naluri hang. Hang tu dah Allah ciptakan lagu tu. Tapi ada orang baru-baru ni saya jumpa, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bagi dekat dia lah. Allah uji dia, anak kecil. Bila dia dilahirkan, Allah uji dia dilahirkan. Kemaluan dia, tuan-tuan, ada dua. Tapi duduk di dalam. Kena buat operation untuk keluarkan. Bila keluarkan tu ada dua. Bila dicek balik, yang lelaki berfungsi, yang perempuan tak berfungsi. Maka doktor jahit buang, tutup buang yang perempuan punya. Dan doktor cek, dia bergantung kepada apa? Sebab doktor dia boleh cek. Biologi ni dia boleh cek. Dia boleh cek dia punya hormon dia. Melalui hormon dia, cek hormon dia cenderung pada lelaki. Tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ada orang yang Allah uji macam tu. Yang ada dua. Dia kena cek balik hormon dia, kecenderungan dia. Tapi ada orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan nafsu dia. Nafsu ni dia ada banyak faktornya. Dia ada faktor pendidikan, faktor kawan, faktor persekitaran. Yang kita katalah adik-beradik dia sampai 12 orang. Perempuan semua, dia seorang lelaki. Jadi main masak-masak dari kecil. Kakak make up, dia pun make up. Kakak pakai lipstick, dia pun lipstick juga. Kakak pakai tudung, dia pakai tudung. Lalah kali dia berasa nak jadi lagu perempuan. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi kita pelik tak? Cuba tengok. Saya tak kata semua, tapi kebanyakan orang yang macam ni, dia duduk ikut-ikut ni. Tuan-tuan, dia bukan ikut kata nak pergi jadi pakai, nak jadi muslimah. Tak. Kok-kok lah kata dia daripada lelaki, dia nak pergi teringin nak pergi jadi perempuan, pakai muslimah, hijab semua pakai. Lagu perempuan betul jaga anak. Tak.
Jarang kita jumpa hak lagu tu. Jarang kita jumpa orang kata apa, orang kita panggil lah pondan kan, orang kita panggil pondarai ni, jarang kita jumpa hak lagu tu. Hak yang muslimah berhijab ni jarang. Biasanya hak yang depa ni huru-hara sikitlah. Pasal apa? Menunjukkan apa? Pasal fitrah dia jantan. Fitrah dia lelaki. Dia cuba langgar fitrah dia kerana emosi dan hawa nafsu. Lepas tu duk cakap kat saya, adalah orang tu saya tegur dia cakap kat saya, dia tegur dalam dia hantar private message kat saya, kita duk berbahas bab ni. Dia kata ustaz tak faham. Ni naluri. Ustaz tak nak naluri macam saya. Saya tak ada naluri dekat perempuan ustaz. Ustaz tak apa, ustaz ada naluri dekat perempuan, ustaz kahwin, ustaz dapat anak. Saya tak ada, nak buat macam mana? Dia kata masalahnya dia kena lawan nafsu dia. Itu nafsu. Sakit hang tahu cari ubat. Ubat hang pandai pilih, nak ubat lagi bagus tak bagus. Makan hang pandai pergi cari, pergi sampai hak ngai pergi cari makan. Nak makan hak sedap. Tapi bila bab mengurus nafsu, hang tak mau cari. Macam mana kaedah nak selesaikan masalah nafsu hang? Ini tak kena. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah cipta ada jantina. Dan jantina tu jangan ubah pasal Allah dah cipta kita berasaskan jantina tersebut. Okey, itu nombor 3. Nombor 4. Tengok nombor 4 lain pula. Tadi Allah guna ayat inna khalaqnakum. Kami ciptakan kamu daripada lelaki dan wanita. Okey. Tapi ayat ni Allah kata wa ja'alnakum. Apa beza ja'alna dengan khalaqna? Tuan-tuan dan puan-puan, khalaqna ni kebiasaannya dia merujuk kepada penciptaan daripada yang tak ada kepada ada. Tak ada. Bumi ni tak ada, Allah bagi cipta bagi ada. Langit tak ada, Allah cipta bagi ada. Manusia tak ada, Allah cipta bagi ada. Ja'alna ni dia ada perubahan transisi. Selepas diciptakan, dijadikan apa? Ada dijadikan beriman, ada dijadikan munafik, ada dijadikan diuji dia dengan kekufuran, ada dijadikan dia orang yang ikut hawa nafsu. Itu jadi. Daripada dicipta dia tu jadi manusia lelaki dengan wanita, kemudian Allah jadikan mereka berkabilah, berpuak, berbangsa dan berpuak-puak. Dia ada bangsa ni, dia ada bangsa ni. Kata ada bangsa Melayu. Lepas tu dia ada puak-puak pula. Melayu mana? Melayu Solo, Melayu Jawa, Melayu Brunei. Tu puak-puak lah. Bangsa apa yang asas yang besar ni? Melayu. Contoh dia. Okey, itu beza lah antara menciptakan dengan menjadikan. Menciptakan daripada tak ada kepada ada, menjadikan adalah yang sedia ada diubah jadi apa? Lelaki yang wanita tadi dia jadi apa? Dia jadi kabilah berbangsa-bangsa berpuak-puak. Okey, itu beza perkataan ja'alna dengan khalaqna. Itu poin nombor 4. Syu'ub qabail ni seperti mana saya sebutkan tadi. Syu'uban ini bangsa besar. Qabail puak-puak kecil, pecahan daripada bangsa tu. Saya sebut tadi clear lah? Okey. Melayu Brunei, Melayu Jawa, Melayu Solo, Melayu apa lagi? Melayu Mamak, Melayu belakang lah, senang. Okey. Melayu campur, sampai campur tu. Jadi Perlis, Majlis Agama Islam Perlis, dia pergi sampai belah mana, belah Siam tu, ada pergi belah sampai Kemboja tu, ada kampung tu cakap Melayu betul. Pelek sikit lah tapi cakap Melayu. Okey, kemudian Allah sebut dekat sini nombor untuk tadi poin nombor 5 berkenaan dengan bangsa kabilah, li ta'arafu. Okey, mana? Untuk saling berkenal-kenalan. Antara tanda-tanda kiamat, tuan-tuan dan puan-puan. Kata Nabi SAW, orang bagi salam kepada hak dia kenal je. Tanda-tanda kiamat. Hak yang tak kenal dia tak bagi salam. Sebab tu salam ni, kita jangan tunggu orang kenal je kita bagi. Kita bagi pada orang tak kenal juga. Bagi salam ni ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Pada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal, bagi salam. Kata Nabi di dalam hadis, la tu'minu hatta tahabbu wa la tahabbu, minta maaf. La wa la tahabbu hatta
minta maaf, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum afshu salam bainakum. Kamu tak akan masuk syurga kecuali kamu beriman, sehingga kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sehingga kamu berkasih sayang. Nak tak aku tunjukkan kepada kamu perkara yang kamu buat, ia akan menzahirkan kasih sayang di kalangan kamu, di antara kamu. Kata Nabi apa? Sebarkan salam sesama kamu, bagi salam. Ayat ni dia kata li ta'arafu, agar saling kenal mengenali. Maknanya tuan-tuan, kalau kita ni bangsa dan orang kata orang Melayu ni, saya kisah kaulah bahasa Melayu ni. Kita ni bangsa kabilah kaum Melayu lah katakan. Ia tak bererti kita kata, aku tak mau cakap dengan Cina, aku nak cakap dengan orang Melayu. Aku tak mau cakap dengan mamak, aku cakap orang Melayu. Tak boleh. Tuan-tuan, memang Allah perintah dalam hadis Nabi. Nabi tak bagi menghina, antara golongan yang dilaknat Allah adalah golongan yang dia suka menghina bangsa dan keturunan orang. Tuan-tuan, bangsa dan keturunan jangan dihina. Tak boleh. Jangan duk hina bangsa orang, keturunan orang. Tuan-tuan, nak hina Melayu kan, nak hina Cina kan, semua tak boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab asasnya kita diciptakan oleh Allah, dijadikan kabilah puak-puak ni untuk tujuannya kita saling kenal mengenali, mengurus perbezaan. Nak habaq dalam ayat ini, kata ulama, antara yang mengulas ayat ini, saya tertarik dengan ulasan antaranya Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dia kata apa? Dijadikan manusia ni berbeza-beza. Hikmahnya apa? Hikmah dengan perbezaan ini kita nak ambil tahu tentang orang. Dia tu kita tengok dalam kampung kita, tiba-tiba ada orang seorang tu kulit dia lain sikit. Rupanya orang Jepun menikah dengan anak orang Padang Ketung. Jadi automatik fitrah manusia ni, siapa dia? Mesti ada Allah. Sebab tujuan ciptaan perbezaan ini untuk kita saling kenal. Bukan untuk berpecah. Tak. Li ta'arafu, untuk kenal. Lelaki dengan wanita. Nak minang, nak darah orang. Dia tengok lagu, segak ah. Memang untuk kenal. Memang fitrah. Kita tak boleh kata, tak boleh nak kenal, tak boleh tengok, tak boleh. Mana tak boleh? Kena tengok. Untuk Nabi Minang ni sampai dibahaskan buku panjang ni, kalau ikut ada satu aliran mazhab ni. Mazhab Ibn Hazmin Al-Andalusi Al-Zahiri. Dia kata kalau Nabi Minang ni, minta maaf ni, saya cerita je mazhab ni, kita tak pakailah. Kena berdampak dengan pak mentua mampu ya. Ibn Hazmin Al-Andalusi ni, mazhab Al-Zahiri ni, dia kata kalau Nabi Minang ni berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi, dia ni berkenal kat seorang perempuan, dia pergi merisik. Kita ni merisik hantar mak pergi, pasal apa? Pasal anak duk tengok lalu dah. Saja hantar mak pergi buat syarat ya. Tapi orang dulu dia pergi tengok sendiri. Zaman Nabi tu, Nabi suruh pergi tengok sendiri. Dia ni pergi tengok. Dia pergi kerabat pokok kurma. Tengok daripada atas pokok kurma tu, tengok kawan tu, perempuan tu dekat rumah dia dalam keadaan dia bersahaja. Dia tak kontrol lah maknanya. Biasanya yang duk pergi ni pergi rumah mak, dia pergi nak masuk Minang tu, bakal mak mentua pergi rumah Allah, dia pakai tudung dengan comelnya, dengan jalan beradak, bawa ayak elok. Orang tengok lendik elok. Mak mentua balik huru-hara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi laki ni dia pergi panjat pokok kurma, dia pergi tengok. Macam orang kata macam mengendap lah. Memang dia mengendap, dia pergi tengok. Tujuan dia nak tengok bukan dia nak mengendap, nak tengok benda pelik-pelik, tak. Dia nak tengok apa yang boleh buat dia suka kat perempuan ni. Dalam keadaan perempuan ni bersahaja. Maka dia balik dekat Nabi, dia beritahu, ya Rasulullah, dia kata, aku berkenan kat dia ni. Aku telah melihat sesuatu tentangnya yang menyebabkan aku suka dekat dia. Apa hak dia tengok tu dia tak cerita. Tak disebut dalam hadis. Jadi salah satu ilmuwan Islam ni, tokoh mazhab Al-Zahiri dia panggil, yang mengambil teks secara literal. Literal ni maknanya zahir ayat, zahir hadis. Dia kata maknanya boleh tengok apa saja kecuali kemaluan depan dan belakang. Hak yang atas ni semua boleh tengok mana. Daripada sini semua boleh tengok. Tak boleh lah, kita tak boleh lah.
Tapi nak habaq bagi kita ni jumhur ulama, majoriti ulama berpendapat yang kita boleh tengok ni, tengok dia bukan kata pi duk mengendak pi tengok tak pakai baju tu, tak. Yang kita boleh pi tengok ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita boleh pi tengok muka dia, tapak tangan dia. Dan dalam riwayat Umar Al-Khattab pernah tengok masuk Minang anak Ali bin Abi Talib, dia minta selok sampai takat betih dia, angkat sikit. Dia nak tengok betih Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, supaya dia nak tengok perempuan tu ada cacat celah ke, tak ada apa ke, itu saja. Itu panggil merisik betul. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang dulu pasal mereka tak pernah jumpa. Hak yang kita ni masalah ni, anak-anak kita duk keluar minum, jumpa kata ceruk sini, ini masalah. Yang Nabi pi suruh tengok dulu, izhab wanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'a. Mata orang Ansar dulu depa ada macam sepek sikit. Jadi bila kawan sahabat Nabi nak menikah dengan orang tu, Nabi kata hang tengok lagi, aku tak tengok lagi. Nabi kata hang pergi tengok dulu. Pergi tengok muka dia, mata dia sikit. Tuan-tuan, ni pesanan Nabi SAW. Jadi pasal apa tengok? Pasal manusia ni dia berbeza-beza. Berbeza kemahuan, berbeza ciptaan tubuh badan dia, berbeza kehendak dia, berbeza tuntutan nafsu dia lain. Ini hikmah dia. Kalau Allah jadikan semua manusia sama, tak payah tengok, tak payah apa, semua kita sama. Tengok apa ke? Lepas tu dia berbeza. Untuk apa? Untuk berkenal-kenalan, li ta'arafu. Okey, tu poin yang ke-6. Poin yang ke-7 paling penting sekali yang berkaitan dengan ayat kita ni. Inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun dalam perbezaan pelbagai ini ada orang Allah kurniakan kesempurnaan tubuh badan, keindahan rupa bentuk. Ada orang Allah uji dia dengan dia. Ada orang Allah berikan kecerdikan yang kita kata, dia ni luar biasa cerdik dia, luar biasa cerdik dia. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi sebenarnya kemuliaan yang paling besar, yang paling benar adalah kemuliaan takwa, berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, so ini kita kena faham. So jangan berasa lebih daripada orang, jangan berasa kita kurang daripada orang sangat sehingga akan demoralize, sehingga kita jatuh semangat kita. Allah dia tulah kaya, Allah dia tulah cerdik, Allah dia tulah cantik. Tak ada. Kita yakin kita ciptaan Allah, dia pun Allah cipta. Ada sebab Allah cipta kita lagu ni, ada sebab Allah cipta dia lagu tu. Guna apa yang Allah berikan kepada kita untuk kita tingkatkan daya keupayaan kita. Kena guna. Sekejap lagi ni kita cakap umum, sekejap saya nak cakap bab Melayu ni. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kita kena faham dulu prinsip. Ni prinsip dalam agama yang kita kena faham. Yang mana prinsip ni Allah letak untuk semua. Sebab tu Quran ni dia satu kitab yang memberikan guidance, membimbing kita. Dia bagi prinsip. Orang Melayu boleh pakai, orang Cina boleh pakai, orang Hindu boleh, orang India, minta maaf, orang India boleh pakai. Yang mana berpegang dengan Islam, semua boleh pakai. Mak Saleh boleh pakai di mana saja, dalam apa juga keadaan. Sebab apa? Sebab dia bagi prinsip. Prinsip dia, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Namun Allah beri juga kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan anak-anak Adam. Kita ni mulia daripada haiwan. Tak kena ingat? Tuan-tuan, manusia ni dia mulia daripada haiwan. Sebab itu bila Allah nak sindir manusia, Nabi nak kritik sikap manusia, dibandingkan dengan haiwan. Sikap-sikap yang tak baik. Contohnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Surah keldai. Surah keldai yang digambarkan surah yang paling buruk sekali. Nabi sebut di dalam hadis. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Labah-labah Allah sebut dalam Al-Quran, dia punya sarang dia adalah rumah yang paling lemah sekali. Tuan-tuan, dalam sembahyang ni banyak. Jangan rokok seperti rokok ayam. Jangan mendahului imam tak dan bangkit lagi, imam baru Allahu Akbar nak bangkit seterus tu, dia dah terpacak dah. Imam Allahu Akbar nak sujud, dia dah sujud dah.
Tak boleh. Sebab apa? Sebab kata Nabi dalam hadis, sama seperti anjing. Kepala sama seperti kepala anjing. Persamaan dengan haiwan banyak. Tuan-tuan. Kemudian dalam Al-Quran Allah kata apa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan tentang persamaan orang-orang yang mereka diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, mereka tak guna pendengaran, penglihatan tersebut. Mereka seperti apa? Al-an'am balhum adall. Mereka seperti haiwan ternakan, bahkan mereka jauh lebih sesat. Haiwan ternakan ni apa? Lembu contohnya, kambing, itik, hantak, denak seekor, hak lain ikut habis. Sudah, tuan-tuan. Dia samakan dengan binatang. Sebab tu Allah muliakan manusia. Sebab manusia Allah berikan mereka ruang untuk berfikir. Sebab tu jangan jadi seperti haiwan. Sebab tu pelik. Contoh dia kata di barat sekarang ni. Tuan-tuan tengok. Ni dia nak beritahu. Yang ni cerita bab ekonomi sikit saja. Sikit. Di Eropah sekarang mereka duk kutuk minyak kelapa sawit kita. Mereka duk kutuk minyak kelapa sawit kita. Pasal apa? Pasal mereka nak angkat minyak apa? Minyak jagung. Mereka sana tak tanam sawit. Mereka tanam jagung. Mereka tanam bunga matahari tu, minyak bunga matahari lah, minyak jagung lah, macam-macam lah. Selain daripada kelapa sawit ni sebenarnya terbesar di dunia ni Malaysia dengan Indonesia. Indonesia ni pokok dia banyak, tapi Malaysia ni oleh kerana kerajaan kita ni, tak kira lah dulu lah, dulu pun zaman Perdana Menteri sekarang juga, mereka pandai uruskan Felda ni, jadikan besar, jadikan satu bisnes yang sangat besar. Felda ni. Masalah-masalah lain tu tak boleh jumpa lah. Saya nak cerita asasnya, gambaran umum ni. Jadi mereka di luar tu dah jealous. Jealous pasal apa? Pasal minyak kelapa sawit kita ni, market dia cukup luas. Timur Tengah, sebelah sini, sebelah Asia, kita kuasai. Bahkan kalau ikut seorang researcher yang buat kajian dan analisa, lagi 10-15 tahun penanaman kelapa sawit masih diteruskan lagi. Ada lagi pokok kelapa sawit ditanam. Indonesia orang tanam lagi, Malaysia orang tanam lagi, tanam lagi. Tuan-tuan dan puan sekalian, cuba tengok. Ni saya nak bagi tahu. Lagi 10-15 tahun lagi, minyak kelapa sawit ni boleh cover 70% dunia. Hasil jualan minyak ni, orang keperluan minyak kelapa sawit ni 70%. Maknanya di dunia ni orang pakai minyak kelapa sawit 70%. Maknanya Malaysia dan Indonesia ni, Malaysia dengan Indonesia memang pengeluar minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Malaysia, Indonesia. Yang saya nak cerita ni, cara mereka barat, mereka nak musnahkan ekonomi kita, nak hentikan pengeluaran minyak kelapa sawit kita, tak mau bagi orang beli. Satu, mereka tuduh kata apa? Mereka tuduh minyak kelapa sawit tak bagus. Sampai menteri hak jaga kelapa sawit ni pun tak payahlah saya sebut nama dia, nak kena kempen sehari minum 1 sudu minyak masak. Minum lagi pagi ni, tak kena beramai tu. Tak apalah yang tu menteri kempen bagi kat dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, tu kedua, mereka buat macam tu sebab apa? Sebab nak buktikan minyak kelapa sawit ni tak ada masalah, dari sudut kesihatan tak ada masalah. Wallahu a'lam. Tak apalah. Yang kedua, cara barat buat ni, depa kata kita ni musnahkan hutan, tebang hutan, orang hutan mati. Depa duk sibuk kira orang hutan mati. Tuan-tuan dan puan sekalian. Ni. Apa ni? His ni apa dia bagi? Jerebu. Jerebu ni mai kat Kuala Lumpur ni lagi bahaya. Depa tak rayuh pun pembakaran hutan, depa tak rayuh. Tuan-tuan. Tapi depa duk rayuh kata kita tanam kelapa sawit, bunuh hutan banyak. Depa duk kira binatang tu lagi besar kedudukannya daripada manusia. Nyawa manusia ada bermasalah. Duk kira orang hutan. Contohlah saya bagi satu. Orang nak makan, manusia dunia nak makan, hang duk kira orang hutan. Orang nak makan, nak minyak kelapa sawit, orang nak masak, hang duk kira orang hutan ni semua. Cara depa salah. Sebab tu di barat ni pelik-pelik.
Rata wasiat kat anjing. Nak buat apa wasiat kat anjing? Anak duk ada, manusia duk ada, orang susah duk ada. Hang pergi bagi kat anjing hang macam apa? Depa dah tak ada hala tuju hidup, tuan-tuan. Depa tak ada hala tuju hidup. Menikah dengan anjing. Allah sebut Allah muliakan manusia. Allah muliakan anak-anak Adam. Hang pergi cari binatang buat apa? Sebab tu dalam ayat ni tuan-tuan dan puan sekalian, hak kita duk kata ni, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tuan-tuan. Dan Allah muliakan juga dalam ayat yang lain saya katakan tadi, walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan anak-anak Adam. Maknanya daripada kalangan makhluk atas muka bumi ini yang hidup ini, anak-anak Adam ni, manusia adalah yang paling mulia. Tuan-tuan, manusia paling mulia. Allah ciptakan manusia ni mulia ciptaannya. Bukan bererti suruh kita hina binatang. Tak payah hina. Bukan kata suruh orang maki binatang. Tak. Hina tak. Kita tetap dituntut bersikap ihsan. Tapi jangan kita bersikap seperti binatang. Itu cerita dia. Contoh sikap binatang. Contohnya. Sikap seperti binatang ni. Contohnya apa? Contohnya memuliakan binatang daripada manusia. Manusia yang ada, yang hidup, yang memerlukan, kita duk sibuk untuk kira binatang daripada manusia. Antara manusia yang kelaparan nak mati dengan antara seekor haiwan yang nak mati, kita nak dahulukan yang mana? Dahulukan manusia. Dahulukan manusia. Melainkan orang dah ada orang bantu dia, tak apalah kita bantu. Tapi tetap prioriti keutamaan adalah manusia. Dia duk kira duk highlight kucing mati kelaparan, orang mati kelaparan banyak. Contohnya. Di India orang manusia dibunuh, dia duk kira hutan kita. Mana suara Amerika? Mana suara negara-negara di barat tentang isu di Kashmir? Apa tekanan yang mereka buat ke atas kerajaan India? Apa mereka tak buat? Mana orang minta maaf lah, orang yang duduk hentam sangat, Dr. Zakir Naik, orang mana perkataan-perkataan mereka, statement mereka? Mana ni, saya cakap terang-terang depan ni, mana ni Ramasamy mana? Masa nak kritik Dr. Zakir Naik, berhubung dengan bagi statement press conference, video conference dengan satu stesen televisyen di India. Bagi kenyataan. Mana punya kenyataan pasal Kashmir? Penindasan orang Islam di sana, mana punya statement? So ini perkara-perkara yang perlu kita teliti, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi itu berkenaan dengan poin yang ke-7. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Okey. Apa itu takwa? Last. Poin ke-8. Takwa. Takwa ni pernah ditanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang takwa. Dia bagi contoh mudahnya. Dia bagi contoh sekiranya takwa ni, contoh takwa ni apabila kamu berjalan di kawasan yang ada duri. Syauk, ada duri. Bila di jalan di kawasan yang ada duri ni apa kita nak buat? Katakan duri semalu kat padang. Kita nak pijak tu, kita tengok dulu kat mana kita nak pijak. Kalau semua duri kita jinjat, biar kena kaki depan saja tak apa. Cari celah-celah kot-kot pijak kawasan yang tak ada duri. Tu cara kita. Itulah takwa. Sikap kita berhati-hati dalam beramal, dalam melakukan sesuatu tindakan, itu takwa. Tapi matlamat dia apa? Objektifnya apa? Tujuannya apa? Untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi kita faham takwa dengan ini. Walaupun dalam riwayat ada disebut, ada disandarkan kepada Ali bin Abi Talib, walaupun ada masalah dari sudut sanadnya, tapi kita boleh ambil makna umum walaupun bukan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Bila disebut takwa ni, dia kata al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil war ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. Maksudnya bila sebut takwa ni, satu, rasa takut, lahir rasa takut kepada Allah. Kedua, hasil daripada rasa takut itu kita beramal dengan apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian hasil daripada takwa itu juga kita redha apa yang Allah kurniakan kepada kita, walaupun sikit, redha, terima je. Dan yang keempat, kita bersiap sedia untuk hari kemudian. Siap buat yang siap. Sebab itu disebut
umumnya kata ulama sebut senang je. Takwa ni buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Clear? So itu takwa. Jadi kemuliaan terletak kepada orang ini. Orang yang dia buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, tanpa melihat warna kulit dia, tanpa melihat kabilah dia, keturunan dia, dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha kenal. Dia kenal semua, dia tahu semua. Jadi tak payah habaqlah orang tu daripada orang ni bagus daripada orang ni. Allah tahu dalam dan luar. Orang yang mungkin luarnya dilihat tak bagus tapi dalamnya bagus. Tapi tak bagus ni bukan kata bererti dia boleh buat maksiat. Ada orang pula dia pelik sikit, dia buat maksiat tapi dia duk habaq ke orang, hati aku baik. Ha tu pelik. Hati niat kena seiring dengan amal. Dia tak boleh niat sahaja tanpa ada keinginan nak beramal. Dia tak boleh kita kata aku ni niat nak sedekah, batu mai nak sedekah saja aku niat ya. Bukan tak boleh memilih tu. Dia niat ni dia mesti ada satu orang kata apa, satu rasa dan perasaan yang menolak kita untuk kita buat benda tu. Contoh kata aku niat nak bersedekah tapi tiba-tiba nak cek baik duit, Allah baik duit hilang. Kita insya-Allah kita dapat pahala. Dia kena ada ham. Ham ni satu niat dan juga ada perasaan memang nak buat tapi terhalang. Hak tu dapat pahala. Jangan kita duk ingat kata niat dapat pahala, niat baik dapat pahala. Aku niat nak sembahyang, muncidam dak, apa pun dak, suruh orang gerak pun dak. Bangun pagi esok, aku tak sembahyang pun, tapi aku dapat pahala sebab aku niat semalam. Yang tu hang cuba bohong Tuhan. Tuan-tuan, kita tak boleh bohong Tuhan. Tuhan tahu kita nak buat ke, kita niat main-main. Tak boleh. Macam tu juga niat jahat. Orang kata niat jahat kalau tak buat dapat pahala, tak dapat dosa. Niat jahat kalau tak buat tak dapat dosa. Tuan-tuan kena hati-hati. Niat jahat, katakan saya selalu cerita ada benda ni. Niat jahat dia start kereta nak pergi tikam toto. Niat nak pergi tikam toto ni, bawa kereta pong kono-kono kat depan tu, tayar pencit. Allah terlepas hari ni. Tapi tak apa. Aku niat je aku tak dah buat lagi. Aku tak dosa. Salah. Lagu tu dosa. Sebab apa? Sebab dia telah bertindak dan niatnya disusuli dengan keinginan hati dia untuk dia buat. Tapi kalau dia niat aku nak petikan tutup tak tengok-tengok lagi dengar ceramah radio Kangak, judi ni haram, Allahu Akbar, aku tak ADB contoh, dihentikan. Dia nak pergi tu dia berhenti, tak pergi. Pasal apa? Pasal dia sedar itu salah. Yang tu baru dapat pahala, baru tak dapat dosa. Jadi kita kena hati-hati, jangan dapat main-main hal yang seperti ini. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Okey, habis pasal ayat ni tuan-tuan dan puan sekalian. Dan apa kaitan dengan Melayu? Saya sebut pasal Melayu ni, tuan-tuan, pasal kita ni orang Melayu. Melayu ni Allah Subhanahu wa taala takdirkan muliakan bangsa kita ni dengan keterikatan agama Islam dalam perlembagaan kita. Melayu ni Allah Subhanahu wa taala muliakan, takdirkan lagi dalam perlembagaan kita diberikan hak. Hak apa? Hak ekonomi. Hak satu sekali paling besar sekali, hak dalam beragama. Kedua, hak dalam ekonomi. Berdasarkan dasar ekonomi baru, memberikan banyak insentif kepada Bumi Putra. Ketiga, hak dalam pendidikan. Sebab itu ada tempat-tempat macam Mara, ada sekolah-sekolah agama, ada beasiswa-beasiswa untuk anak-anak orang Melayu kita dan Bumi Putra. Itu hak. Dan saya nak cakap, walaupun betul ayat ini umum, dia kata semua orang, tapi saya nak cakap dalam konteks negara kita ni, Melayu ada kemuliaannya ditentukan oleh perlembagaan. Satu. Kedua, Melayu Allah takdirkan diikat dengan perkataan Islam yang menjadikan satu cabaran bagi kita untuk pastikan orang Melayu ni kekal Islam. Dan kita kena lawan habis-habisan. Betul, Islam ni dia tak terikat dengan mana-mana bangsa, tapi dalam perlembagaan kita cakap Melayu Islam, kita kena pegang. Tak payah pula pandai-pandai dia pergi cadang pula. Kita kena buka ni dalam perlembagaan ni, tak boleh. Kita tak boleh tetapkan Melayu saja Islam. Orang lain pun ada Islam. Bangman Cina kita pun Islam.
Manjina kita Melayu lah. Okey, contoh. Tuan-tuan dan puan sekalian, betul. Tapi nak cakap bagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hak yang lain-lain tu tak ada dalam perlembagaan. Yang ada dalam perlembagaan Melayu adalah orang Islam. Sebab tu kalau masuk Islam ni, dia status bumi putera dah lah. Clear. Ada pula dia pergi cadang kata buang-buang Melayu tu itulah. Kita letak semua orang lah. Tak boleh. Dan dalam perlembagaan kita letak, biar habis. Kita yang menjadi tuntutan kepada kita untuk pastikan anak cucu kita semua beragama Islam. Pastikan. Hak untuk kita berdakwah. Kita ada hak. Orang Islam dalam negara kita ada hak untuk berdakwah. Agama lain tak ada hak. Tuan-tuan, agama lain tidak ada hak untuk berdakwah tau. Mereka tak boleh preacher, mereka tak boleh pergi duduk cakap dekat tempat tu depan tu, tak boleh. Memang salah. Lepas tu bila orang rampas kitab dan buku mereka nak marah. Nak marah pasal apa? Pasal hampa tidak ada hak untuk berdakwah. Kami orang Islam dalam perlembagaan menetapkan Islam boleh dakwah, boleh sebarkan. Tuan-tuan. Dan kemudian agama Islam ni dia terikat dengan undang-undang tubuh negeri. Perlembagaan persekutuan dia bagi kuasa pada negeri untuk tentukan soal yang berkaitan dengan agama di bawah seliaan raja-raja. Raja-raja berkuasa pasal agama. Pelih raja pelih lah. Perak raja Perak, Kedah raja Kedah, Sultan Kedah. Perak Sultan Perak. Masing-masing punya negeri. Contoh di Selangor baru-baru ni, Sultan Selangor. Bila depa khutbah kritik pasal Syiah, bila depa pergi buat tangkapan dan tahanan terhadap orang Syiah, baru-baru ni peristiwa Ashura, perhimpunan depa dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, Syiah ni pun satu hal. Agama di bawah negeri. Negeri tu tentukanlah macam mana mereka nak buat, macam mana hak boleh buat, macam mana hak tak boleh buat. Orang luar jangan masuk campur. Hang su hakam ke, su hukum ke, su apa ke, jangan masuk campur. Ini berkaitan dengan negeri. Perlembagaan berikan peruntukan kepada negeri. Sebab tu orang meluat dengan human right ni. Nama saja human rights, memberi kononnya menuntut hak asasi manusia. Hampa sebenarnya bukan nak tuntut hak asasi manusia. Hampa nak bawa pemikiran liberal. Itu je hampa ni. Dia pun duk cakap kata kita nak bagi hak asasi, hak asasi. Hak asasi apa? Hak asasi ni mesti dalam kerangka perlembagaan. Hak orang nak beramai ikut suka dia, hak asasi manusia. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini semua pembohong dan pendusta. Minta maaf. Saya kena kata ni pembohong dan pendusta. Mereka ada agenda lain. Mereka nak jadikan satu talam. Okey, ni tak ni. Bubuh pilih apa pun. Mereka nak bagi iktiraf hak pada semua orang. Hak sesuka hati nak buat apa pun, nak beragama dengan agama apa pun, nak beramai dengan cara apa pun, ikut suka semua duduk dalam ni. Buat apa? Kononnya sebenarnya mereka nak membebaskan manusia daripada disiplin beragama. Itu je. Mereka guna nama hak asasi manusia. Pasal apa? Pasal mereka target benda lain. Mereka target nak bagi ruang kepada agama lain. Mereka target nak bagi ruang kepada apa? Hak yang tak senonoh. LGBT semua nak bagi kahwin laki dengan laki. Semua ni dia akan guna mangkuk talam yang sama. Hak asasi. Mai bab Syiah, hak asasi. Mai bab LGBT, lesbian, gay, transgender, bisexual. Semua ni nak letak dalam satu talam yang sama. Kita nak bagi ke? Jangan bagi. Bagi satu, bagi lepas semua. Tak boleh. Jais putuskanlah. Buat tangkapan, sekat. Syiah cukuplah. Syiah ni dah cakap dah hampa tak boleh dalam negara ni. Piran lah. Nak beramai sendiri, nak buat majlis-majlis apa semua dah kerajaan negeri Selangor. Majlis agama Islam tak bagi. Tak bagi sudah. Jadi ini masalah dan problem kita. Lepas tu yang saya peliknya ada satu ni, subhanallah, tak tahulah. Mungkin tak apalah, dia mungkin orang lama, orang senior dan sebagainya. Agamawan jugalah, tak perlu saya sebut status jawatan dia apa. Duk bagi pandangan, dia kata, oh Syiah ni kita tak ada masalah semua ni dengan Syiah. Apa masalah depa nak beramai secara tertutup depa sendiri.
Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak bagi tahu, benda hangpa beramal dan praktiskan itu. Contoh hari-hari Ashura. Hari Ashura ni hari apa? Orang kita ni kucai bubuk surah. Tu kita. Tak apalah nak buat surah tu sebagai tradisi masyarakat kita, tapi kita kena ingat tak ada apa-apa nas yang menuntut kita melakukan hal tu. Jangan duk rasa aku kucai bubuk surah ni sebab dulu zaman Nabi Nuh alaihi salam dia bawa kapal dia tak ada makanan dalam kapal dia, jadi dia ambil campur apa semua, campur kacang sikit, campur jagung, campur ubi, kentang sikit bubuh, jadilah bubuk surah masa tu. Jangan pandai-pandai buat cerita kartun gitu. Yang tu tak ada riwayat tentangnya. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi kita nak buat sebagai tradisi, buatlah, tak ada masalah. Nak buat makan, buat. Saya pun tak gini dia pajak makan buat surah. Pilih makan Tapi Ashura di sisi Syiah lain. Kita Ashura kita, Nabi SAW ajak puasa 9 dan 10. Okey, Muharram. Cukup mulia puasa tu, tinggi kedudukan puasa tu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Syiah lain. Syiah hari Ashura, hari ratapan. Mereka sedang meratap, menangis dengan penuh dendam dan dengki. Menangis pasal apa? Menangis pasal Husain dibunuh. Husain ibn Ali, cucu Nabi SAW dibunuh. Okey, Tatubak tu dibunuh. Dibunuh tu, mereka tuduh siapa kepala. Ini cerita dia. Siapa kepala mereka tuduh bunuh? Yazid bin Muawiyah. Anak siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Siapa dia Muawiyah bin Abi Sufyan? Bapa dia, sahabat Nabi. Dia tu sahabat Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Orang yang dijanjikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Islam yang kelima selepas Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan puan sekalian, depa tuduh ni kepala ni. Hari Ashura, hari mereka mengkafirkan, melaknat sahabat Nabi. Lepas tu kita nganga, nak biar dia apa? Mana boleh? Saya sokong tindakan jaiz dalam soal ni. Tangkap. Pi. Tuan-tuan, ini kita kena beri perhatian. Takkan kita nak biar majlis, kita tahu majlis depa duduk maki, laknat sahabat Nabi, kutuk sahabat Nabi, kau-kau punya. Depa nak nafikan, depa nafi, tapi itulah hakikat sebenar Ashura. Hari maki sahabat Nabi. Depa kata, tak, kami bersedih dengan hari kematian Husain. Tapi kita tanya, kena tanya, hampa sedih Husain mati pasal apa? Siapa bunuh Husain? Di sisi hamba? Sirah mereka dengan sirah kita berbeza. Jadi depa lain dengan kita. Patut dia pada pakanan ni Suhakam yang bercakap, Malaysia Kini yang bercakap, yang ni yang bercakap. Ini semua kaki-kaki mengarut semua, minta maaf. Tuan-tuan dan puan sekalian. Suhakam ni dah lama dah. Lepas tu kemudian beberapa media-media ni depa duk kutip pandangan-pandangan beberapa tokoh-tokoh liberal dan tokoh-tokoh Syiah. Dah mula keluar tunjuk taring sekarang ni. Jadi ini perkara yang kita perlu berhati-hati dengannya. Jadi ini kuasa Islam dalam negara besar, luas, atas prinsip ahli sunnah wal jamaah. Trust kepada Islam dalam negara ni, core dia Melayu. Pasal katakan Umar pernah iktiraf Arab sebagai core Islam. Kesan dia besar tu. Umar kata apa dulu? Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kami kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Dulu Umar kata. Kaum apa? Arab. Kami Arab ni Allah muliakan dengan Islam. Falan nabtaghi al-'izza bi ghairihi. Kami tak perlu kemuliaan selain daripada Islam. Kesan dia apa? Kesan dia sampai hari ni orang ingat bila Arab bila Islam. Jadi satu cabaran bagi orang Arab. Padahal kita dengar lagu Arab dulu, kita kira, oh ni nasyid ni. Padahal Nancy Ajram nyanyi lagu entah apa entah, tuan-tuan dan puan. Padahal lagu-lagu cinta semua kita bunyi Arab ni. Weh, ni Quran ke apa ni? Padahal itu bahasa je. Arab Kristian pun ramai. Kitab Bible tu tulis dalam bahasa Kristian, tulis dalam bahasa Arab.
Bible. Kita jangan ingat Bible tu tulis dalam bahasa orang putih ya. Bible tu tulis dalam bahasa Arab. Ada terjemah. Gereja-gereja ada. Di Jordan ada gereja-gereja Kristian. Di Mesir ada gereja-gereja Kristian. Di Syria ada gereja Kristian. Di Lebanon ada gereja. Jadi ini kita kena faham hal ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi oleh itu, apa yang saya nak katakan tentang Melayu hak-hak dia. Bila kita tuntut hak kita, ni last kesimpulan. Bila Melayu tuntut hak dia, boleh tak boleh? Adakah itu dikategorikan sebagai satu kesalahan menyanggahi firman Allah Subhanahu wa taala ni? Pasal Allah kata yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, bukan pasal soal bangsa kaum. Jadi bila Melayu tuntut hak Melayu ni, adakah bercanggah? Tak bercanggah sama sekali. Sebab ini soal hak. Memberikan hak kepada yang berhak, itulah maksud adil yang Allah Subhanahu wa taala tafsirkan, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Al-adil ni maksud apa? Kata sahabat Nabi bila terjemahkan adil ni, ita'u dhi haqqin haqqah, berikan hak kepada yang berhak. Melayu ada hak dalam perlembagaan. Melayu berjuang nak pertahankan Islam sebagai agama persekutuan. Melayu berjuang nak hak dalam ekonomi. Melayu berjuang nak hak dalam pendidikan. Melayu nak isu-isu Melayu Islam ni diberikan perhatian oleh kerajaan. Contohnya, tuntutan hak-hak ini adalah satu kemuliaan. Orang Quraisy tuntut hak mereka sebagai pemegang kuasa pemerintahan. Zaman setelah Nabi SAW wafat, sahabat Nabi berkhilaf siapa nak jadi khalifah. Orang di Madinah, tuan-tuan dan puan sekalian, di Madinah ni ramainya orang Ansar. Orang Muhajirin tak ramai. Quraisy ni mai daripada Muhajirin, mai daripada Mekah. Quraisy. Tapi oleh kerana ada hadis Nabi, Nabi sebut pemimpin hendaklah datang daripada Quraisy, sahabat pegang kalimah Nabi itu. Dari sudut dominannya, dari sudut majoritinya, dari sudut kemuliaan, kekuasaan yang mereka ada, kepimpinan yang mereka ada, diberikan kepada Quraisy. Quraisy menuntut hak dia. Melayu, kita tuntut hak kita. Jadi sebab tu jangan malu orang tuntut hak. Jangan rasa pelik Melayu tuntut hak. Oh, dia ni lebih-lebih. Tak. Tuntut hak tak apa. Jangan ambil hak orang. Kita tuntut hak kita, kita tuntut juga hak-hak orang lain diperjuangkan, diberikan kepada mereka. Tuan-tuan dan puan, orang kena faham. Ada orang kata asabiyah, kena faham asabiyah tu apa. Asabiyah ni kalau tuntut hak, dia tak panggil asabiyah. Yang asabiyah ni ambil hak orang dan tak ketahuan punca. Sebab itu dalam satu hadis last, tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi pernah berlaku satu peristiwa, orang Ansar dengan orang Muhajirin bergaduh. Kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Seorang lelaki Muhajirin dia pukul pungkok orang Ansar. Dia pukul pungkok. Arab ni dia aib, punggung ni aib. Tuan-tuan, bila aib ni dia orang Ansar ni menjerit, ya lal Ansar, wahai orang Ansar. Dia panggil, minta mai tolong dia. Orang Muhajirin ni bila dengar orang Ansar ni angkat geng, dia pun kata, ya lal Muhajirin, wahai orang Muhajirin, mai tak tolong aku. Bila main duk angkat geng macam ni, hak geng ni, hak main ni, depa tak tahu kisah. Depa kira kaum depa, aku nak pertahankan kaum aku. Yang ni salah. Yang ni asabiyah. Yang ni sifat jahiliyah. Yang ni resis. Sebab apa? Hak mai tak tahu kisah. Hak mai tu pasal kaum dia. Tu salah. Jangan meletakkan kaum di depan, berjuang atas nama kaum semata-mata tanpa tahu masalah. Lah ni kita tahu masalah hak kita dalam perlembagaan Melayu. Kita menuntut hak kita, tegas hak kita, tak apa. Tapi kalau contoh tengah jalan orang kata tu, orang bergaduh tu, orang India dengan orang Cina, orang Melayu daripada katok tu, kita pipi kaum Melayu, semangat Melayu, balu orang Cina, tak tahu kisah apa berlaku. Tak tahu apa masalah sebenar berlaku. Yang ni bahaya. Ini asabiyah. Ini resis yang dibenci oleh Islam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itulah. Lain kali tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena ingat dalam ayat ini menyatakan apa keseluruhannya. Kemuliaan adalah takwa.
Namun dari sudut yang lain, kita kena berbangga. Allah muliakan Melayu kita dalam negara kita ni dengan agama Islam. Tugas kita pertahankan Islam. Tugas kita tuan-tuan dan puan sekalian, buktikan kepada luar sana Islam ni membawa rahmat, membawa satu impak yang baik untuk orang lain. Bukan untuk orang Melayu saja, tapi dengan orang Melayu ni bawa Islam, perjuangkan Islam, orang Melayu bersatu dan sebagainya, kita kena pastikan orang lain dapat hak mereka, dapat kesejahteraan, hidup dalam harmoni. Itu tugas kita. Nabi kena buang negara, kira buang negara lah. Orang nak bunuh di negara sendiri, Mekah. Nabi tinggalkan Mekah. Walaupun Nabi mengeluarkan kenyataan, sekiranya mereka tak keluarkan aku takkan keluar meninggalkan engkau. Kecintaan Nabi kepada Mekah. Tapi Nabi terpaksa keluar sebab kaum dia sendiri nak bunuh dia. Diperintah oleh Allah tinggalkan Mekah, pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum nak plan nak pergi ke Madinah ni, Nabi satukan dua kaum yang besar dulu. Ansar, kaum Aus dan Khazraj. Jadi Ansar. Depa jadi besar di Mekah, di Madinah. Bila depa besar di Madinah, tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi pi dekat depa sambut. Nabi bentuk satu piagam. Satu sahifah Madinah dia panggil, piagam Madinah. Piagam Madinah ni yang memberikan hak pada semua pihak. Yahudi pun dapat hak. Yahudi pun dapat hak. Bani Nazirnya, Bani Qainuqa'nya, Bani Quraidzahnya, Yahudi pun Nabi bagi hak. Jadi jangan kita ingat bila kita kuasa, kita tak bagi hak kepada orang yang berhak. Hak Melayu jaga, hak Cina kena jaga, hak India kena jaga, hak semua orang lain kita kena jaga. Jadi ini yang perlu kita faham. Apapun Allah muliakan kita dengan Islam, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena jadi orang yang malu kalau sekiranya ada orang Melayu tinggalkan Islam. Wallahu alam, saya kira di situ dulu. Kita ada satu dua soalan. Tak ada apa dah. Okey. Ini letih dah 2 jam dah ni. Jadi kita tangguh dulu majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.